sekalian, kita balik pengajian kita Al-Hikam di dalam siri bab pesanan latih kita dari segi apa saja latihan-latihan sufism, dan kemudian dia di akhir karangan dia ni dia memberi pesanan-pesanan kepada anak-anak murid dia. Dia bagi tahu cara-cara dia, dan di akhir lagi tu dia susun munajat dia. Dia susun dia punya munajat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia bermunajat? Macam kata, ya Tuhanku, hinanya diriku, ya, dan tenggelamkanlah aku di dalam kekuatanmu. Ya Tuhanku, banyaknya dosaku, tenggelamkanlah aku di dalam sinaran cahaya keampunanmu. Ada dia punya munajat dia. Jadi munajat dia akan tulis panjang lebar lah. Jadi kita belajar dalam sudut tu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakati lamitin. Qala surat 149 150 150 kat mana? Qala lahul qail. Ada dikatakan baginya yang di sudut yang lain pula. Ulama lain bertanya, sahabat bertanya pada dia. Qad yakunu qurratul aini bis salah. Yang dikata kadang-kadang dia menjadikan qurratul aini bis salah. Bagaimana Nabi mendapat sejuk dingin air matanya ketika melakukan solat. Bukan dengan solat, ketika melakukan solat. Ada beza ya. Dia khusyuk dalam masa melakukan solat, bukan khusyuk ketika solat. Dan dalam solat tu dia khusyuk kerana melakukan solat. Boleh faham ke? Contoh ya, ada orang beri kereta kepada kita. Kereta ni kereta mewah lah, Audi lah, jika kata Q7, wah, mewah tak mewah? Mewah lah kan. Wah, seronok bawa kereta ke, rindu ke pemberi kereta. Kalau kita seronok bawa kereta itu orang awam, orang low class. Yang kita nak jadi ni orang yang terpesona dengan pemberi kereta. Allah kebaiknya orang ni, sanggup beri kereta kat aku. Sedapnya, mulianya hati dia. Kaya dia ni. Kalau boleh beri kereta kat aku, mesti dia ada 2 guni lebih 3 rumah dia ni. Wah, tu dia. Dia kaya kau tuan kan? Tuan kereta. Macam kita ada, sedap kereta kau ni. Potong 160 steady. Ingat kau tuan kereta ke tak? Itu orang awam. Awam. Jadi, solat tadi kereta tu lah. Ni bezanya. Khusyuk dalam semayang dengan khusyuk ketika semayang. Mendapat khusyuk itu ketika semayang. Sebab tu dia tunggu masa semayang. Macam kita duduk bahas kat kapur ni, khusyuk dalam semayang. Ni beza dia ya. Antara Nabi, kata-kata Nabi tadi diambil oleh ulama dari segi perkataan fi itu tadi. Qala qail. Ya, ulama kata-kata qad yakunu qata'ani bis salah. Kadang-kadang ada juga dengan bis salah. Lihat, dah fadlun minallahi ta'ala, kerana telah memberikan rezeki kepada yang untuk sembahyang. Wa barizatun min ainun munnatullahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ini perbahasan ulama yang kedua. Terkadang berkata Syekh, seorang yang berkata senya terkadang-kadang ada sukacita hatinya akan sembahyang. Ada juga begitu, ya. Bukan saja bertusan dengan pistola saja. Kerana sembahyang itu anugerah daripada Allah. Ada juga mengatakan, tapi tetap anugerah daripada Allah. Dia merasai sembahyang itu anugerah daripada Allah. Dia seronok dengan sembahyang tu. Bukan lala kosong dalam sembahyang tak. Dengan sembahyang tu tadi. Masalah sembahyang tadi. Dan iaitu ia daripada nikmat Allah. Sembahyang dan nikmat Allah. Maka dia teringat kepada pemberi nikmat. Itu ulama bahas. Fakaifa la yafrahu biha, bagaimana dia tidak bergembira dengannya. Wa kaifa la takunu qata'ain, dan bagaimana mungkin tidak menjadi penyejuk mata biha dengan sembahyang tadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, dengan kelebihan yang Allah berikan, dengan rahmat daripadanya. Fa bizalika, dengan benda tu tadi, falyafrahu, maka bergembiralah kamu. Silalah enjoy. Maka dia suruh kita ingat kepada benda tu tadi, itu pemberian daripada aku. Falyafrahu, mudah-mudahan kamu gembira. Itu bukan suruh suka dengan benda tu tadi. Suka kan dia beri benda pada kita. Tu jauhnya kita ya.
Maka betapa tiada dia sukakan akan dia. Kenapa tak suka? Kenapa pula tak happy? Dan betapa tetapi tiada sukacita hati akan dia. Tak ada kata seronok dengan kereta tu tadi. Tetapi dia lebih dahsyat lagi, dia lebih seronok tenggelam kepada pemberi kereta. Nampak tak perbezaan? Tak nampak pun tak apa. Dia lah, tak nampak pun. Lepas ni makan roti sana. Sebab susah kita ngaji kadang-kadang sebulan dapat muka sekali. Ada juga 4 bulan dapat muka sekali. Tidak mungkin sedapat memahami hikam. Tidak mungkin. Kalau faham pun saudara mungkin boleh jadi 0.1%. Susah untuk dapat memahami hikam, tuan-tuan. Dia bukan sebab mengaji hikam, sebab kita banyak menabur khidmat, sebab kita banyak menjalani puasa dan sembahyang malam. Bukan sebab banyak belajar. Apa tak kita tak belajar langsung? Nah, tu dia payah. Tapi perlahan-lahan. Kerana benda ni akan datang melalui anugerah, bukan melalui banyaknya study. Dan dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah. Bukan banyaknya kita buat latihan, bukan. Cuma maka dengan demikian itu disuruh sukacita hati. Kenapa disuruh sukacita hati? Kerana bergembira kita ada dapat benda yang berharga. Bergembira dengan pemberian itu. Bergembira dengan dapat benda tu. Berhak untuk salat, berhak untuk puasa. Kalau puasa lah. Tapi ibadat besar, paling besar sekali solat. Kita berhak untuk bangun malam, berhak untuk munajat. Sebab tu dalam muqayyad tadi kita baca satu sistem di dalam ibadat untuk mendapat ilmu ni, mesti memperbanyakkan ibadat rahsia daripada ibadat zahir. Mesti compulsory. Ibadat rahsia mesti lebih banyak daripada ibadat zahir. Ibadat rahsia bermana? Lagu mana? Sembahyang malam, puasa sunat, berzikir, suluk, uzlah dan sebagainya. Itu ibadat rahsia. Adapun yang berlaku sekarang bukan ibadat rahsia. Ibadat apa tamur? Kerana iklan saudara 20 kali 20. Karnival ibadat. Lebih teruk lagi. Sudahlah kita ajak beribadat ni dalam bentuk rahsia. Dia jadikan pesta. Dia ingat ni pesta bola merdeka ke ibadat ni. Naik signboard lagi. Karnival, sembahyang malam. Karnival. Hak baru ni pula. Apa dia panggil ya? Pesta ibadat apa? Pesta. Saudara, sedangkan ibadat ni bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Kalau boleh dengan penuh tawaduk, dengan penuh rendah diri, ni dengan penuh bangga sukaria Allah. Jauh. Hayhat talimatu adun, kata tebu saya ya. Al-Quran, tapi sikit-sikit dia baca. Hayhat jauhnya kita nak dapat apa yang Allah janji, jauh kata dia. Maka disuruh sukacita hati mereka itu yang terlebih baik daripada yang dihempukan mereka itu itulah yang nak. Itulah yang dikehendaki dan itulah yang dimiliki oleh para sahabat dan rasul-rasul. Fa'lam annal ayah. Ketahui olehmu dengan ayat demikian. Ayat dikatakan fal yaprahu tu tadi. Fada'au ma'at ilal jawabi liman yafham sirral khitab. Ini ada jawapan kepada mereka-mereka yang memahami rahsia ucapan, rahsia seni kata bahasa Arab, rahsia balaghah, rahsia ayat yang tersirat. Iz qala fabizalika falyafrahu. Bila mana Allah menggunakan perkataan fabizalika falyafrahu. Allah Taala tak kata wa ma qala fabizalika fafrah. Maka dengan demikian itu maka suka olehmu, tidak. Fal bizalika falyafrahu. Dengan demikian itu happy tak? Gitu. Ataupun dengan benda ni sila bergembiralah. Macam tu contohnya. Bukan kata dia suruh kita duk mikir ke benda tadi. Memang dia begitu. Mudah-mudahan kamu cukup untuk puas dengan pemberianku, puas dengan anugerahku, puas dengan hidayahku. Macam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dapat benda-benda ni semua ini daripada Allah SWT melalui anugerah. Bila masa Nabi beramal, bila masa Nabi tidak, Nabi diberi anugerah beramal, anugerah sembahyang malam, anugerah sejuk qurrata ayun, anugerah belaka. Macam kita ni cuba melakukan dengan usaha kita. Sebab tu kita nak suruh Tuhan bayar. Saudara, kita beribadat macam kita berniaga. Kalau kita banyak berniaga, susun barang, duk susun depan ni musangking, tengah-tengah ni dokong daripada Thailand, hot tepi sekali, mangga kepala gajah, tak? Saudara untung sekiranya ada ke? Beli.
Saudara boleh berbangga sekiranya ada orang beli. Kalau sudah jual barang begini banyak, kalau tak ada orang beli, saudara, berkemungkinan rugi besar. Saudara, ibadat banyak tu bukan satu kepastian. Sebab belum tentu Allah terima. Ni duk bangga dengan sembahyang malam, duk bangga dengan tahajud, duk bangga dengan baca Quran. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan, tak pernah tak bangun malam. Duk seingat-ingat saya dah sok mai duduk 2 kali je. Tu dia. Dalam masjid, bangga dengan ibadat sendiri, cerita pada orang lain. Saudara, itu berniaga. Belum tentu orang beli lagi, tak tahu Tuhan terima ke tak. Mungkin dibaling-balik ke muka kita. Ibadat kita tadi, macam yang kita baca dalam hadis. Semayang sampai ke langit yang ketujuh, terjun balik, pak atas Tuhan dia balik. Sebab apa? Di dalam solat tadi ada mereka pun tak tahu. Sebab tu saya jangan bergembira dengan ibadat. Bergembira hasil ibadat. Apa saudara dapat daripada ibadat tu tadi? Kita sudah duduk di kategori awam, tuan-tuan. Jangan nak sombong. Ya, contohnya macam orang rumah kita. Kak, saya ni datang daripada jauh nak minang anak akak. Soalan pertama kita tanya apa dia? Gaji berapa? Gaji berapa? Kalau kita jawab gaji tak ada, gaji kita hikam ada lah. Tak ada orang nak menantu. Siapa pasal kita bertaraf orang awam? Yang dia tanya soalan pertama, gaji berapa? Sebab kita orang awam, dalam dada kita dunia. Dalam dada kita ialah dunia. Tidak ada Allah dan tidak ada agama. Soalan pertama, zaman dulu tuan-tuan, zaman keagungan ulama dulu, zaman pondok, zaman orang alim dulu, walaupun dia jahil, dia minat kepada agama, punyalah dapat digambarkan melalui hasil-hasil pengajian. Ni kenduri apa ni, sembelih kambing ni, khatam Quran. Ni nak menatu Allah, menatu Allah, baru habis belajar Mekah. Tu dia. Sampai kalau pergi Mina zaman dulu tuan-tuan, mak saya cerita, soalan pertama dalam keluarga ialah habis Quran ke apa? Belum. Soalan pertama ibu bapa kepada bakal menantu, habis Quran ke? Belum. Sekarang ni soalan pertama, gaji berapa? Gaji berapa? Dok kira dah, nagih dadah ke, tak semayang ke, tak reti agama, tak kira. Janji letak atas meja, gaji besar. Apa pasal jadi demikian? Di dalam hati kita tidak ada Allah. Yang ada dunia. Baru tahu. Nak ngaji hikam sangat. Saya tak cakap orang lain, saya sendiri bergaduh dengan rumah saya selalu. Bukan tak gaduh sudah tuan-tuan. Ni apa gelah banyak sangat ni? Allah kata dia, bagilah peluang ada dia tu. Bagilah peluang kat saya nak rasa-rasa nikmat gelas lawa sikit. Kalau ikut saya buang semua, pakai gelas plastik je. Pasal apa? Pasal benda tu sudah berada di tahap yang kita tidak gembira. Tapi tak boleh paksa orang lain. Apa boleh buat saudara? Selera kita tidak boleh paksa orang lain menggunakan selera kita. Begitu juga dengan ibadat. Tuan-tuan tolonglah khusyuk macam saya. Boleh tak? Tak boleh. Maka bolehlah mengajar saja. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, makan nasi. Esok mari lagi. Macam tu je lah yang kita boleh buat. Nak cerita, penghayatan ilmu ini akan berlaku setelah kita dapat kesan melalui ibadat. Bagaimana penilaian kita kepada benda-benda yang Allah beri kepada kita? Anugerah lah tu. Sedar Nabi SAW pernah berdoa Allah mengimankan bapa saudaranya bernama Abu Talib. Saya nak tanya soalan. Nabi lebih-lebih Rasulullah ni kekasih Allah. Kekasih Allah. Barang minta, barang dapat, barang kandak, bagai boleh. Kenapa dia minta pak saudara dia masuk Islam tak dapat pasal apa? Cuba jawab, siapa nak jawab? Ini kira macam soalan objektif lah. SCE. Hidayah milik Allah. Lagi. Boleh tak apa? Betul lah ke? Jai, Abang Jai. Kita kena belajar fiqh, tauhid dan tasawuf. Kenapa ada 3 peringkat? Iman, Islam dan ihsan. Kenapa ada 3 peringkat? Orang awam, orang khawas. Kenapa ada 3 peringkat? Ashabul syimal, ashabul yamin bighairi. Kenapa ada 3 peringkat? Tak tertanya ke di kepala kita. Kenapa ada 3? Nak bagi tahu tuan-tuan, yang pertama ashabul syimal. Ini bakal penghuni neraka wal iyazzubillah. Walaupun dia beragama Islam. Siapa orang ni? Itulah yang kita belajar sekarang. Di antaranya ialah
kebesaran dunia melebihi kebesaran akhirat. Itu tanda golongan pertama. Itu sebab ilmu ini bukan senang untuk dikuasai. Sebab apa? Sebab dia melalui penghayatan ilmu rasa. Kita sudah rasa benda ni adalah benda murah, benda ni benda mahal. Kita dapat nilai. Jadi kalau dapat kesan benda tu, alhamdulillah lah. Okey, yang kedua, kenapa ada ashabul yamin? Islam juga kerana pangkat ini tidak sama. Orang ni saudara, dia lebih cinta Allah daripada dunia. Yang ketiga, kenapa ada bighairi hisab? Orang ni sekalian hidup dia billah ilallah kepada Allah. Saudara. Jadi kita nak duduk saudara, minimum worst come to worst mesti ashabul yamin. Hak ni orang awam yang tadi. Maka sebab saudara, kita boleh praktik dan boleh nilai diri kita siapa apabila berdepan dengan kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Macam tu lah nak nilai diri kita, saja boleh nilai diri kita. Jadi inilah perahu bergembira. Kenapa dapat anugerah bernama solat? Bernama solat. Okey, jawapan tadi tak habis. Seorang aja. Lagi. Qada Allah lagi, ketetapan Allah sama tu. Lagi? Pilihlah oleh mutafi bukan pilihan. Nama peribahasa dia. Lagi. Lagi. Saya nak bagi tahu, Nabi minta benda tak ada. Nabi minta benda tak ada. Macam saudara minta pergi hospital, jumpa dengan pendaftaran. Encik, tolong tukar mak saya ni umur 40 dan saya umur 70. Boleh tak? Boleh tak agak-agak? Tidak mungkin. Sebab apa? Tidak berlaku. Mak lebih muda daripada anak. Jadi Nabi minta ni benda tak ada. Tidak ada dalam senarai Allah Abu Talib masuk Islam. Sebab tu tidak makbul. Kita pun sama. Kita ada berdoa nak jadi kaya, nak jadi ketua, nak jadi Perdana Menteri lah. Baru tu kita minta. Hanya dimakbulkan oleh Allah kalau permintaan kita ada tertulis. Kalau permintaan kita sudah dijadualkan. Nabi pun kalau minta benda tak ada, Nabi pun tak dapat. Sebab apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Okey, kembali kepada pengajian kita. Ada pernah tak saudara bercita-cita nak jadi jubah hitam ahli sufi hari ni? Cuba balik bincang dengan isteri. Tak ada. Kenapa berlaku juga? Dia tertulis di dalam ketetapan Allah. Saudara, dulu masa sayang bukan main lagi. Umar Abdul Aziz, pemerintahan adil. Hari ni dua manusia celaka. Celaka pula. Tak sampai berapa jam. Pasal apa kita tak tahu ketetapan Allah? Orang kafir tetap musuh Allah. Awak pergi puji setengah langit macam mana pun dia tetap musuh Allah. Dan kekasih Allah awak hina macam mana pun dia tetap kekasih Allah. Macam itulah. Kita tidak mengaji, kita tidak memahami konsep ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitab. Jadi balik kepada pengajian kita, kenapa kita berada, kenapa kita faham, kenapa kita rasa minat kepada tu? Sebab selaras dengan apa yang ditulis oleh Allah. Bila berlaku demikian kita betul fikir, begini Allah buat kat aku rupanya. Saya nak tanya, bergembira tak gembira? Baru kita bergembira. Bergembira bukan pasal kita melakukan amal soleh. Bergembira sebab kita pecah rahsia yang Allah pilih kita menjadi alillah. Itu nak kena gembira. Di situ nak bersyukurnya. Sebab tu disebut dengan wala in syakartum. Itu yang kita nak bersyukur. Kita nak bersyukur sebab telah terbongkar bocor rahsia Allah kepada kita melalui apa yang kita buat ni. Asalnya bukan kehendak kita. Inilah pengajian kita. Ada pernah terfikir tak saudara nak pakai jubah lah, serubel lah. Allah sorry. Dengan topi Jerman atas padai masa ni. Seluar pendek. Tu dia. Macam Hitler. Tiba-tiba hari ni, sudah kadang-kadang balut serubel apa getar dia. Tidak terfikir. Tapi kalau datang kata, mau akan nak lagi ni. Kena. Jangan main-main. Maka sebab itulah dikatakan, kenapa adanya Islam, iman dan ihsan. Kenapa ada fiqh, tauhid dan tasawuf? Kenapa ada tahalli, tajalli? Sebab proses peningkatan makam ini mesti berlaku daripada dunia sampai ke akhirat.
Kalau tidak, kenapa Jibril ajar Islam, iman dan ihsan? Saudara, nak bagi tahu, hak disebut oleh Al-Quran ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pernah dengar tak? Jadi ihsan Tuhan sebut. Begitu juga walau macam mana pun, innal ladzina amanu wa amilu solihat. Mesti ada belakang tu ihsan. Amal soleh tu ihsan lah. Beriman tadi ialah blessing untuk melakukan amal soleh. Hak untuk masuk syurga ni ialah amal soleh. Itu sebabnya ada ashabul syimal dan ashabul yamin. Sebab ashabul syimal sudah pun mendaftar diri sebagai orang Islam, tetapi kegagalan untuk meningkatkan kepada ihsan. Maka di situ dah dia digelar sebagai ashabul syimal. Itu proses dia. Kalau kita ingat ada Islam dah, tak ada ibadat dah. Saudara, ibadat itu kewajipan kita. Solat kewajipan kita, puasa kewajipan kita sebagai orang menganut agama Islam. Tetapi tiket untuk masuk syurga ada lagi iman dan ihsan. Sebab itulah Quran akan sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak duduk kat situ saja, tu tak sebut Islam lagi. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah fahuwa zindiq. Tetapi wa lam yatafaqqah, wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf fahuwa fasikun. Dua-dua tak boleh berlaku. Sebab tu kena package, fiqh dan tasawuf. Belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf, fasik. Sentiasa ada dosa kekal abadi. Belajar tasawuf saja, tak belajar fiqh, kafir zindik. Tak semaya kau dan ngaku juga orang pula. Kafir zindik sebab meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat atau meninggalkan usaha, meninggalkan perintah Allah untuk berusaha. Syariat tu usaha. Semayang tu syariat, puasa tu syariat, haji tu syariat, baca Quran syariat. Mana hakikatnya? Mana tarikatnya? Sebab tu syariat itu adalah, kalau disebut kepada amalan kita adalah Islam. Namanya syariat. Untuk menyelam kepada hakikat. Kemudian kalau saudara berjaya gabungkan syariat ini dengan hakikat, saudara akan mendapati makrifat. Baru tahu Allah tu siapa, baru kita mengenal diri kita bertuh ataupun celaka melalui makrifat. Contohnya macam kita semayang pun malas. Saya ni semayang malas tapi saya rasa saya syurga lah. Betul ke gitu? Saya ni tengok temperature tu 48. Tapi saya rasa saya sihat, saya okey. Saya rasa orang ni apa penyakit sebenar? Gila, betul tak? Saya walaupun BP saya 180, bawah 108, tapi saya alhamdulillah okey. Orang ni apa agak-agak ni? Dia sudah tak syuman. Kalau semayang pun tak suka, buat ibadat pun tak suka, itu tanda celaka. Maka sebab itulah perbahasan ini ke peringkat. Itu sebab muka surat 151. Nak tutup perbahasan Ibnu Atta', dia memberikan kita satu penilaian. Kita sendiri boleh. Sebab tu kita panggil dia postmortem. Apa yang kita gemar sekarang? Kalau Nabi dia tanya sahabat-sahabat dia, orang cerita. Agak-agak kita lah kalau buat postmortem macam Nabi buat tu, apa kita nak cakap? Kegemaran saya, Ustaz, bangun malam. Yang kedua, saya paling saya gemar sekali ialah baca Quran. Betul ke agak-agak? Kalau suruh postmortem ni apa, cerita jangan bohong ya. Kegemaran saya, Ustaz, kalau boleh gaji kena naik. Yang kedua, Ustaz, saya kegemaran saya, bini kena tambah lagi dua. Dan yang ketiga, Ustaz, kegemaran saya ialah apa agak-agak? Kereta besar. Kegemaran kita semuanya nafsu. Sebab kita bertaraf orang awam. Tapi itulah heran tu, dah tahu dah kita sakit setengah mati, tapi kenapa kita bergembira? Sebab tu Quran sebut, ya Muhammad kulillahi, cakap dengan ini Allah dah cakap. Dan kemudian tinggalkan dia bergembira dengan kecelakaan. Dah cakap dah. Nabi, Allah diberitahu, Nabi diberitahu oleh Allah, cerita pada dia, dah cerita dah, ya Muhammad, biarkan dia bergembira dengan kecelakaannya. Itu dia. Ni pelajaran dia ya.
Bukanlah kata kita ni duduk situ, tapi itulah dia hasil pengajian kita, hasil amalan kita. Boleh duduk situ ke tidak? Maka sebab tu di antara amalan dalam proses sesi terakhir ni ialah di antaranya saudara mesti memperbanyakkan suluk. Mesti memperbanyakkan suluk. Di antara cara berubat dia ialah memperbanyakkan suluk. Buat satu bilik suluk, ya, duduk dalam tu. Susah sangat kita nak adjust kepada tu, masuk dalam tu. Kalau ada rezeki dia akan rasa macam ni, ya. Kita masuk naik kaki ikut prosedur, ya. Ada berapa? 20 kan? 21, 20 kan? Masuk satu ayat atau ambil wudu apa semua gitu gini, pulang gelap. Ikut kaedah oleh ulama. Itu semua tu kaedah lah tu. Yang telah diperkenalkan ulama kepada kita. Ulama dia tak payah tulis. Dia sudah berkhawas. Dia sudah berkhawas. Dia nak ajar kita. Okey, duduk dalam tu. Kemudian bila kita masuk dalam tu, dia pecah dia punya tembuni ron akan pecah. Penebak yang menutupi kita punya kalbu. Dia akan operate kat situ. Kemudian bila kita masuk, sudah menjelang pukul 3.30 pukul 4 pagi, bila menjelang sunyi benar-benar, munajat apa yang kita nak cakap ini, mungkin dia munajat cara dia, ya. Ibnu Atta ni apa munajat dia? Saya tengok munajat dia panjang. Ilahi alimni min ilmukal al-mahzuni wasini bisiran samukal masnun. Munajat dia. Ya Tuhanku, aku tak tahu rahsia segala-galanya, bukakanlah rahsia yang telah kamu ketahui kepada aku. Tu dia. Dia suruh Tuhan bagi tahu kepada dia apa aku dinyakit apa ni. Malah sangat semayang, malah sangat puasa. Ya Tuhanku, aku tahu di dalam pengetahuanmu aku begini aku tak tahu, tapi yang pertama kamu tahu. Bukakanlah kepada aku apa yang kamu tahu. Munajat Syekh Ibnu Atta. Kita nak munajat royak dosa banyak pun pada dah dia. Ya Tuhan aku, banyaknya dosa aku. Kalau boleh terelak tak muat. Mungkin tayar 12 tak cukup lagi. Kalau kita munajat kita lah. Jadi itu dia punya fafrah. Dia mengundang keperkatan. Fabizalika falyafrahu wa ma qala fabizalika fafrah. Tidak dikatakan dengan hendaklah kamu bergembira dengan sedap. Bukan. Naklah kamu fabizalika dengan demikian itu. Dengan apa tu? Dengan anugerah yang aku beri itu tadi. Falyafrahu, bergembira. Maka kita hai orang yang bertanya, siapa saja yang bersoal pasal solat Nabi, bahasanya ayat itu, ayat mengatakan Nabi kurata ayuni bisolat itu tadi, isyaratkan kepadanya itu, telah mengisyaratkan kepada jawab bagi orang yang faham akan sirrul khatab, rahsia ayat, rahsia bahasa. Bisa kata mak kita kan, mak kita larang dengan suruh, dia berbeza. Cara cakap, nada cakap tu berbeza. Dia menggunakan ayat yang lain. Misal kata dia tak benar anak dia main kat luar. Dia kata apa? Main lah pagi tu main. Tu saya nak tanya, lari kau suruh? Kenapa? Kerana tempat tu berbahaya. Suara gaya cakapnya dengan ayat berbeza. Main lagi dah pagi. Main lagi. Saya nak tanya, tu suruh kau marah? Marah. Itu yang dikatakan sirral khitab. Bahasa yang tak boleh faham oleh orang lain. Melainkan mak dengan budak tu saja faham. Kerana dikatanya dengan demikian itu telah disuruh sukacita. Hendaklah kamu bersukacita dengan anugerah itu tadi. Dan tiada dikatanya maka demikian itulah, maka sukacita engkau. Dak. Nak ambil suka. Dak. Dia kata, terima kasihlah aku telah beri kepadamu benda ni. Namanya solat. Kita nak terima kasih apa? Kita sendiri pun tak suka solat. Ini Rasulullah sahaja. Ini dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata, aku bila aku solat ialah kurata ayun. Itu Nabi lah. Sukacita dengan Muhammad. Qul lahum ya Muhammad. Katakan kepada mereka ya Muhammad. Liyafrahu bil ihsan. Bergembira dengan ihsan, bukan dengan solat. Liyafrahu bil ihsani wat tafdil. Wat tafadduli, dengan kelebihan dan kasih sayang tadi, sepatutnya kamu hendaklah bergembira dengan Allah yang telah pun menganugerahkan kepada kamu solat, yang menganugerahkan kepada kamu iman, yang menganugerahkan kepada kamu hidayah. Falyafrahu. Maka dengan itu kamu bergembira. Bergembira kerana mendapat belas ihsan daripada Allah. Memberi benda tu.
Bukan dengan kereta tu. Saya nak tahu bagi tuan-tuan, bila kita pergi di satu majlis besar, tiba-tiba datang majlis keramaian yang dihadiri oleh raja, yang Tuan Agung, menteri-menteri datang, tiba-tiba kita diberi satu hadiah. Dia panggil apa hadiah tu? Cendera hati. Cendera hati tu sebiji bolpen zebra, harga 50 sen. Saya nak tanya, saudara bergembira dengan bolpen ni ke bergembira sebab hak begitu raja? Hak begitu raja. Itulah namanya qurrat a'yun. Dia bergembira kerana hak beri solat ni adalah Allah. Dia sendiri yang beri pada malam Isra dan Mi'raj. Dia menggunakan benda tu. Macam kita, bila kita tengok macam kata pen dah. Okey, katakanlah pen ni diberi oleh Seri Paduka Baginda daripada Tuan Agung. Saya pun ambil. Saya nak tanya tuan-tuan, ingat kau pen ni kau ingat kau raja? Itulah dia qurrat a'yun. Pelik tak pelik? Dia nak kita berterima kasih kepada si pemberi solat. Siapa dia? Allah. Itulah baru dikatakan qurrat a'yun bisolat. Nabi. Kita kalau tak dapat baca Nabi pun, itulah motifnya. Kerana tu diberi oleh Nabi kepada kita. Sebab kalau Nabi dapat, kita kena dapat. Walaupun sedikit. Sebab Nabi adalah merupakan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Okey. Liyafrahu bil ihsani wat tafadduli wal yakun farahaka anta bit tafaddul kama qala fil ayatil ukhra. Kalau kita ambil hak lain, sadaqal qulillahi ya Muhammad, katakan Allah telah beritahu segala-galanya. Allah telah cerita segala-galanya. Summa zarhum fi khaydhim yal'abun. Sama juga. Biarkanlah mereka dengan di alamnya sendiri bersukaria, berpesta dan berlaku kerosakan. Sebab apa? Dia tidak dapat mengingati si pemberi hadiah. Dia suka dengan barang tu. Macam orang gila. Macam tadilah dapat kesenangan dunia, kemewahan pangkat, kemewahan dunia, bergembira, lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mahu macam tu. Kata oleh bagi mereka, ya Muhammad lah sukacita mereka itu dengan ihsan dan tafadul, dan adalah adakah sukacitamu itu yang menganugerahi seperti firman Allah Taala pada ayat lain. Kata olehmu ya Muhammad, maka tinggalkan akan mereka itu dan masuk mereka itu pada bermain-main. Ada yang terus lalai selama-lama. Ada yang ingat Allah. Jadi terpulang kepada orang yang dapat ala qadari rahmat yang Allah berikan kepada dia. Sebab itulah kita bahas pada minggu lepas, subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang membawa hamba-Nya Isra. Dia akan tulis kat situ bi abdihi supaya nak bagi tahu kita hamba-Nya. Kalau ada pada nabi, maka ada juga pada umat. Tetapi qadarnya saja yang tidak sama. Kenapa Nabi selalu Quran? Kerana dia ambil solat ini dengan Allah. Macam saya kata tadi lah. Saudara mesti ingat kepada si pemberi rahmat. Saudara mesti ingat kepada si pemberi hidayah, iaitu Allah. Setiap kali kita melakukan ibadah. Misal kata kita mau sembahyang malam, kita baca Quran. Kita baca Quran. Saya tahu tak siapa yang mendengar Quran? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak boleh bergembira dengan Al-Quran? Kita solat. Siapa yang berikan kita solat? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah bergembira bil ihsani wa tafadduli Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang dia nak. Itulah kita panggil ilmu sirrul khitab, rahsia ucapan. Tidak macam kita faham melalui ilmu fiqh. Sebab tu tuan-tuan, di dalam kes kita ialah ilmu yang kita belajar ni yang ketiga. Kalau kita belajar dulu takhalli, kemudian tahalli, yang ketiga tajalli. Proses takhalli ni tuan-tuan ialah proses pembersihan. Tahalli pengosongan. Tajalli ialah pengisian. Saudara, pembersihan, buang segala benda yang Nabi suruh buang. Antaranya lah barang-barang tidak berfaedah, dunia, harta yang tidak berfaedah. Jangan tamak, jangan dengki, buang dosa, buang makanan yang haram, buang segala luar dan dalam. Takhalli. Kemudian tahalli, biar di dalamnya tidak ada benda yang mengganggu kita. Ya, segala kekotoran sudah keluar, segala dosa sudah keluar, segala benda selain Allah sudah keluar. Maka kosong tak kosong kat sini? Kosong. Ketika kosong itu digelar vacuum.
Bila kosong tuan-tuan, kalau saudara belajar aircon tak? Sebelum saudara charge aircon punya gas, saudara mesti vacuum dulu. Kalau tidak, dia akan jadi keracunan gas tu, orang akan mati. Gas tu tidak boleh menjadi sejuk dan malah gas tu bertukar menjadi racun. Kena keluar benda ni dulu. Keluar dosa kita, keluar kita punya jahil kita, keluar kita punya lupa, benda-benda lalai tu keluar. Biar dia jadi tahali. Kemudian saudara kena tajalli. Isikan dengan warid, isikan dengan ibadat, isikan dengan munajat kepada Allah. Biar kotak kita tu penuh. Apabila kotak kita ni penuh dengan proses-proses yang kita isi dengan pengambilan diri kepada Allah, maka dia dikatakan tajalli. Dan ketika tajalli inilah baru berhak untuk mendapat ihsan. Dan inilah dia hal jazaa'ul ihsanu ilal ihsan. Tidak cukup dengan Islam. Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman. Dan Nabi bagi tahu iman tu kena percaya Allah, percaya Rasul, amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wa bil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Jibril kata apa? Akhbirni anil ihsan. Kenapa jadi tersusun tiga tu? Kerana tidak akan dapat mencapai yang ketiga kecuali yang kedua. Tidak akan mencapai taraf yang kedua kecuali yang pertama. Maka oleh sebab itu mesti Islam, iman dan ihsan. Sedang tidak mungkin masuk universiti tanpa sijil SPM. Tetapi dengan SPM tak nak ambil, tak boleh. Sebab apa? Untuk melayak akan pergi kepada diploma. Oh, tak guna SPM ni, tak boleh masuk universiti. Baik kena ada. Dah masuk universiti pula, saudara, kena pula struggle untuk dapat diploma. Kalau hak tak boleh pergi ijazah lah. Ada juga hak boleh pergi terus kepada buat ijazah, ambil degree terus. Ada juga sebab ada excellent. Tetapi tuan-tuan, kalau gagal di SPM, gagal di universiti, hanya ambil diploma, tambah lagi 2 tahun. Betul tak? Dah tu 2 tahun tu 2.3 pula tu CGPA. Dah balik nak pakai ketah pula. Apa sebab? Walaupun di universiti tapi CGPA je rendah. Habis lah ni pula nak kurikulum pula. Tak ada kurikulum apa? Nak kena pandai main bola, pandai berjoget pula. Nak kena ada pula tari nambai pula. Apa nak masuk nak kurikulum? CJ saya tidak cukup sekarang. Nak pula kurikulum. Sedar itu dunia. Apa tak lagi nak Allah? Dah Islam tak mau nak pula iman. Dah iman pula nak ihsan. Dah lepas ihsan pula Najib bertanya lagi, akhbirni anil. Apa dia? Nabi kata al-ihsan ni apa dia? Ya Jibril, aku nak tahu juga. Nabi jawab apa? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Hak inilah digerak kepada ilmu makrifat. Inilah yang dihayati oleh Nabi dan Rasul, para sahabat dan salafus saleh, iaitu al-ihsan. Sebab tu saudara jauh kita. Jauh. Sebab itulah kita tak nak duduk di kategori ashabus syimal. Hari ni kita, tuan-tuan, tanda dia ialah kita lebih gemar kepada dunia. Tuan-tuan, mak saya cerita zaman dulu, kata dia nak mina anak orang. Soalan pertama ialah habis Quran kata tidak. Sampai terpaksa budak tu, pemuda kena potong pola tangga. Pola tangga. Ni pola tangga pesen ni. Boleh saya cerita sikit? Sajalah, tak guru cerita, kita cerita. Mak saya pun cerita juga. Ni pola tangga, tuan-tuan. Ni tangga macam ni kan. Betul tak tangga zaman dulu kan? Ni tangga kan. Dia kerak pola tangga. Tangga kan tebal. Ni saiz tangga macam ni kan. Dia kerak pola tangga ni buku kain kuning. Lalu ke depan hak mochi ada lagu comel tu. Dia lalu kot. Nanti kalau apa petik balik. Balik dah. Dia petik gi. Dari duduk lepas 5 bulan habis dah. Mak dia. Ya ayah dia. Aku kena budak tu, kata dia. Hanya kalau habis dah. Ambil ke menantu. Boleh faham? Boleh ni tu guru cerita tu, kita kena cerita. Lepas tu habis menantu bila siapa tadi semaya. Ayah dia pun
Nak ayah nak dengar juga rumah kita ni suara-suara Al-Quran. Mari kita beri main anak beranak. Jadi mak dia kata, jangan duk paksa kat menantu kita ni baru lagi. Allah tak apalah. Kokoh. Dia pergi. Allahu Akbar. Awak dia ayah dia, aku kata, dia kata sauh tinggi. Dia hati kecil. Mak dia kata, jangan duk paksa, bodoh. Kata dia. Malah esok suruh pula awal ngaji lah. Baca lah ayat reka-reka indah atau indah aku. Allah. Tengok pula. Mak dia kata, ni lah hasil ajaran tasawuf. Ayah dia pun macam dah tu aku ni kata dia. Imam tak boleh ayah. Imam janganlah, mak dia kata. Budak tak boleh tu tak suruh paksa lah. Imam aku nak dengar, biarlah baca tak boleh baca. Allah, tak reti ayah, tak reti baca Quran. Lepas tu hak budak eret pergi bari dia memang aku tak boleh. Pala tangguh. Nak rakyat cerita untuk guna hantar mesej kepada tuan-tuan bahawasanya zaman dulu orang tidak habis belajar Quran, tidak ada ibu yang ingin buat menantu. Hari ni saya cakap pakai sebel minta anak orang, no way. Orang tak say lah ni, orang nak gaji mahal. Kalau saya tahu sekat ngaji ikan kau orang tak say. Ngaji apa hikam, terkulari dengan anak ngemuk-muk kali. Jadi jangan ya, ini cerita kisah kita. Siapa kita? Dan kita nak apa sebenarnya di dunia ni? Nak apa sebenarnya? Sebab saya jawab nak apa? Nak keredaan Allah. Tapi kalau boleh dunia, dua tu sebab tu katakan jannatan. Wa amma man khafa maqama rabbi jannatan. Dua kenikmatan. Di dunia pun dia bergembira, di akhirat pun dia bergembira. Okey. Fal ya probil isma tawal para tabu kama qala bil ayatul ukhra qul la summa zarhum fi khadim yal'abun. Itu Al-Quran ya. Summa zarhum fi khadim yal'abun itu ayat Quran surahul azim. Kata oleh bagi mereka yang Muhammad adalah bersukacita mereka itu dengan ihsan. Dengan ihsan, bukan dengan solat tadi, dengan ihsan. Sama ada solat kau, puasa kau, zakat kau, apa saja sedekah kau yang kita buat itu mesti bergembira dengan ihsan Allah tu tadi. Kelebihan Allah beri pada kita tadi. Dalam dengan sukacitamu akan menganugerahi seperti firman Allah pada ayat tadi ya. Sampai dia masuk mereka bermain. Waqalallahu berkata Syekh lagi, pengarah kitab lagi. Mimma kutiba bi ba'di ikhwani. Dia tulis kepada anak-anak murid dia peringatan-peringatan ni, pesanan-pesanan. Ini kita panggil tarbiyah berterusan. Ya, daripada Ibnu Atha kepada murid-muridnya sentiasa berkomunikasi. Ya, jangan lupa bagian. Dia sentiasa hubungan Syekh dengan anak murid dia. Fi warudi lil minani alaihim ala salasati aksami. Dalam mencapai benda-benda nikmat tadi, pembahagian nikmat manusia ini ada terbahagi kepada 3. Taraf manusia menerima nikmat Allah ini divided by 3. Ada 3 cara mereka menerima nikmat. Dan kata Syekh, setengah daripada mereka itu disurahkan akhirnya bagi setengah mereka itu. Hantar kau murid ni, hantar kau orang ni, hantar kau ni, saudaranya, anak murid dia lah. Dan dengan beringat atas segala hakikat syukur. Apa dikatakan syukur tadi? Nak disyukurkan apa? Macam kalau kita ni syukur harta sajalah. Pada tiap-tiap makam. Kita nak syukur kerana kita boleh bangun malam. Kita nak syukur kerana kita boleh belajar. Kita nak bersyukur kerana kita boleh baca Quran. Jangan nak syukur kerana baca Quran. Kita nak bersyukur kerana Allah izinkan kita belajar membaca Al-Quran. Kita nak merasai nikmat kerana Allah izinkan kita melakukan solat. Dah solat tadi. Sudah solat tu sendiri anugerah Allah. Bukan hak kita. Macam tadi kita orang bagi pinjam kereta kat kita. Kita berseronok. Bawa kereta. Siapa kedai kopi orang tanya kereta siapa tu? Nak jawab apa kat aku? Tak malu nak jawab kereta pinjam. Sebab tu kita bergembira kerana diberi pinjam. Jangan bergembira dengan kereta tu sebab kereta tu kereta pinjam. Kita kena bergembira, bangga sebab ada orang beri kita pinjam kereta. Kalau dia tak bagi, tak apa. Ni kita dapat pinjam kereta belagak pula macam kata dia pula. Saya tak ada kereta ni. Kelah kata, kereta pinjam. Saya nak tanya, muka tak malu ke mana? Dia cerita dia boleh bangun malam lah. Dia boleh bayar, dia baik dia. Dia berlaku. Mana Allah? Mana Allah?
Mana Allah? Sebab itu tuan-tuan, kita nak belajar ni, ibadat yang kita buat ini adalah kesan daripada anugerah Allah, bukan kita punya. Kalau boleh hak tu, baru sadar digelar ahli tasawuf. Menghayati anugerah Allah kepada kita adalah lebih baik daripada mengerasai kita boleh buat benda tu. Sebab apa? Kita ini sebenarnya tuan-tuan tidak ada apa-apa kecuali Allah. Inilah dikatakan anugerah apa ni? Mengenal Allah. Man arafana pakan arafara rabbau. Itu pengajian kita. Itu saja pengajian kita. Cara mana apa-apa sebab sekalipun, motifnya ialah nak kenal Allah. Nak kenal Allah. Setengah saudara-saudara maka sekira-kiranya dan demikian bunyinya bermula segala manusia itu yang datang segala nikmat itu atau mereka itu atas 3 bagi. Cara kita apply nikmat tadi terbagi pada 3 cara ya. Farahabil minani la min haisu muhaddiha wa munsyi'aha walakin biwujudi muta'atihi biha fahaza minal ghafilin fayasuddaku alaihi qaulu ta'ala. Ada satu jenis orang kata dia suka kepada benda yang diberi tu tadi. Tadilah. Suka harta, suka emas, suka perak, suka pangkat, suka derajat, suka kemenangan dan suka benda yang berbentuk dunia tadi, barang tadi. Wa munsyi'aha dan kehidupan walakin biwujudi muta'atihi tetapi gemar kepada nikmat benda tu, nikmat kereta baru, nikmat rumah, nikmat isteri, nikmat harta, nikmat pangkat dan sebagainya. Fahaza pesan tadi minal ghafilin, daripada kumpulan orang lalai. Minal ghafilin. Fa yasuddaku alaihi qaul ta'ala, maka dibenarkan oleh Allah hal ni ialah hatta iza faru bima utu, sehingga dia tenggelam di alam yang telah aku berikan kepadanya. Lena dengan hartanya, lena dengan pangkatnya, lena dengan kenikmatan dunianya. Akhosnahum baghtatan, akan ku sambarkan hukumku ketika dia sedang lalai, dalam keadaan tengah lumba motosikal, apa benda mati apa ni sampai ICU kerana bermain dunia. Utu akhaznahum batatan, dia tengah-tengah lena dengan nikmat dunia, tengah lena dengan projek dia, tengah lena dengan ghaflah tu tadi, maka akhaznahum batatan, aku tangkap dalam keadaan dia tidak sedar, mati dalam tanpa mengingati Allah. Inilah dia orang pertama. Maka yang pertama mereka itu suka cita akan segala nikmat, tiada sekira-kira yang mengenai, tak ingat ke Tuhan. Duk kumpul barang dia, duk kumpul nikmat harta, duk kumpul pangkat dia, duk kumpul anak beranak dia, duk kumpul keturunan dia dan sebagainya. Kesatuan megak terawih, tu dia. Duk kumpul, sebab tu sudah dia cerita dia kumpul keturunan Pak Bakar. Dia tok nenek saya dulu dia kerja payung sultan zaman dulu. Jadi dia buat pokok dia. Saya tanya nak apa ni? Nak himpun keluarga Pak Tok Bakar. Tu dia. Macam ni lah, macam keluarga megak terawih, keluarga apa jadah ni kan. Kumpul bagi telefon sebalik. Sebalik saya kata, pengumpulan berbentuk keturunan ini bukan amalan Rasulullah. Rasulullah kumpul orang-orang beriman dan bertakwa. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal keluarga, innamal mu'minun. Keluarga kita ialah orang Islam. Man tak kira orang daripada golongan orang Melayu ke, orang Jawa ke, orang Iban ke, Razan ke, asal dia beragama Islam, itulah kita punya keluarga. Ini bercanggah dengan aku punya belajar Perai dunia sampai sekarang. Duk kumpul keluarga Pak Bakar. Ni adik saya ada marah Perai dunia. Ibu rekan kata besar gitu. Allah Akbar. Pakai mari lah Pak dia. Wow. Tu wakil je rasmi. Kita tu wakil sekali kong. Jangan, itu bukan budaya orang Islam. Duk kumpul keluarga kita, kumpul keluarga
Islam. Ini yang dibuat Rasulullah. Daripada Arab Quraisy, daripada orang Baduinya, daripada Arab Ajamnya, daripada orang kain kokok apa bani ya, semua berhimpun dalam bangsa beragama Islam. Kumpul situ. Kemudian yang terbaik sekali menjadi imam. Ni kita kumpul keturunan. Nak lawan siapa? Ni masa bukan tak bagus, tetapi bukan budaya Islam. Bukan budaya Islam. Budaya Islam ialah innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Itu Al-Quran. Mengenai dia yang menjadikan dia dan tetapi dengan sebab yang diperolehi kesukaan di dalamnya. Jua. Duk seronok benda hak nikmat tu saja. Tidak ingat kepada pemberi nikmat. Maka ialah bahagian daripada segala orang yang ghafil akan Tuhannya. Maka benarlah atas firman Allah hingga apabila sukacita. Wallahu a'lam. Apa maaf kita beridah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada ayat Quran dia di sini. Sini tak tulis Ada ayat asal dia kan. Nanti kita sambung kemudian lah. Kita ada nak ambil ayat dia tu, kemudian nak packagekan dengan hujah yang pertama ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim. Iftah alaina wa la suryatina futuhal arifin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Skandal menjadi tok lembah tak laku dah. dari tok lembah tak ada orang nak. Bila bagi tok lembah hak pakai lipat Jepun pula. Ada soalan ke? Boleh jaga Dulu kali ni kita pakai plywood tak pakai hitam lagi. Boleh Saya buat remind balik kalau terlupa Kalau ingatkan saya sebab kita tidak mahu lagi pakai kelambu pasal di